Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY, platform di mana kita kupas isu-isu politik dengan lebih mendalam tanpa tapisan. Kali ini kita ingin bincang tentang satu perkembangan yang panas di Sabah, yaitu peralihan kuasa dalam Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDM. Selepas Datuk Peter Anthony dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun, anak perempuannya, Priscilla Peter, kini mengambil alih sebagai pemangku Presiden Parti. Apakah implikasi terhadap perubahan ini? Mampukah KDM bertahan ataupun bakal tenggelam di PRN Sabah yang akan datang tidak lama lagi? Mari kita kupas satu persatu, pastikan Anda tonton sampai habis dan tinggalkan komen sebab isu ini memang ada banyak sudut kontroversi. Jadi seperti yang ramai sudah tahu, Peter Anthony gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Rayuan dan kini perlu menjalani hukuman penjara selama 3 tahun serta membayar denda RM50.000. Kes ini berkaitan dengan pemalsuan dokumen Universiti Malaysia Sabah UMS pada tahun 2014. Dengan hukuman ini, beliau juga secara automatiknya hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Melalap seperti yang termaktub dalam artikel 17(1)(i) Perlembagaan Negeri Sabah. Jadi persoalannya sekarang, apa langkah seterusnya untuk KDM? Dalam satu mesyuarat tergempar, Majlis Tertinggi KDM sebulat suara melantik Priscilla Peter sebagai pemangku Presiden dengan timbalan Presiden Datuk Wetrom Bahanda terus memainkan peranan penting dalam jentera pilihan raya parti. Menariknya, perlantikan Priscilla ini mengundang pelbagai reaksi. Ada yang melihatnya sebagai langkah strategik untuk memastikan kesinambungan kepimpinan dalam parti, manakala ada juga yang mempertikaikan kelayakan beliau. Kenapa pula dia dipertikaikan? Mungkin pada usia 27 tahun. Adakah beliau cukup matang dan berpengalaman untuk memimpin sebuah parti politik? Memang betul beliau salah seorang pengasas KDM dan mempunyai kelulusan dalam bidang perakaunan dari University Curtin, Australia. Tetapi pengalaman politik tidak boleh diukur dengan hanya kelulusan akademik. Politik Sabah ini bukan mudah. Permainannya keras dan banyak percaturan yang perlu difikirkan. Soalnya, adakah Priscilla mampu mengemudi parti dalam situasi yang semakin mencabar ini? Kemudian kita lihat peranan Wetrom Bahanda pula. Beliau bukan sekadar timbalan presiden tetapi juga merupakan pengarah jentera pilihan raya KDM. Jadi logiknya beliau mungkin lebih layak untuk mengambil alih kepimpinan parti. Tetapi kenapa beliau mencadangkan Priscilla untuk jawatan itu? Ada kemungkinan ini adalah langkah strategik untuk menunjukkan bahwa parti masih dalam kawalan keluarga Peter Anthony sekaligus mengekalkan pengaruh politik beliau walaupun di dalam penjara. Dalam politik, strategi ini adalah biasa. Bila seorang pemimpin jatuh, keluarganya dipilih untuk meneruskan legasi. Tapi adakah ini akan berjaya dalam konteks politik Sabah? Atau ini hanyalah satu strategi sementara untuk memastikan kuasa tidak beralih ke tangan orang lain di dalam KDM? Kita juga kena lihat bagaimana keputusan KDM untuk bertanding secara solo dalam pilihan raya negeri ke-17 akan memberikan kesan kepada peluang mereka. Dengan keadaan sekarang, adakah KDM cukup kuat untuk bersaing tanpa sokongan dari mana-mana gabungan? Politik Sabah terkenal dengan peralihan sokongan yang drastik, jadi bertanding solo mungkin menjadi satu perjudian yang besar. Ada kemungkinan mereka akan mendapat undi simpati kerana isu Peter Anthony, tetapi ada juga kemungkinan mereka akan kehilangan kepercayaan pengundi yang melihat kes ini sebagai satu beban kepada parti. Tambahan pula, kita tidak boleh abaikan persoalan yang lebih besar.
bagaimana image KDM akan terjejas selepas skandal ini. Peter Anthony pernah menjadi tokoh yang cukup berpengaruh dalam politik Sabah, tetapi kes mahkamah ini sudah pasti mencalarkan reputasinya. Jika kita lihat sejarah politik Malaysia, parti yang pemimpinnya terpalit dengan kes mahkamah sering menghadapi kesukaran untuk mendapat kepercayaan rakyat. Mungkin masih ada penyokong tegar yang akan terus bersama KDM, tetapi bagi pengundi atas pagar, mereka mungkin akan beralih kepada parti lain yang jauh lebih stabil. Satu lagi aspek yang perlu diperhatikan ialah bagaimana Priscilla akan menangani cabaran dalaman parti. Dalam mana-mana organisasi politik, perubahan kepimpinan secara tiba-tiba boleh menyebabkan ketidakstabilan. Adakah semua ahli dan pemimpin dalam KDM akan benar-benar menyokong beliau? Atau ada kemungkinan akan berlaku perebutan kuasa di belakang tabir? Jika ada pemimpin lain yang merasakan mereka lebih layak untuk menerajui parti, ini boleh mencetuskan perpecahan dalaman yang melemahkan KDM dari dalam. Dan dalam politik Sabah, perpecahan seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bercakap tentang masa depan Peter Anthony, persoalan lain ialah adakah beliau akan kembali aktif dalam politik selepas menjalani hukuman? Jika iya, mampukah beliau kembali membina semula pengaruhnya? Kita lihat kes-kes terdahulu di Malaysia. Ada pemimpin yang mampu membuat comeback selepas keluar dari penjara, tetapi ada juga yang tenggelam selepas kehilangan kuasa. Bagi Peter, banyak bergantung pada bagaimana KDM menguruskan situasi ini dalam tempoh 3 tahun akan datang. Jika parti ini dapat bertahan dan berkembang di bawah kepimpinan baru, mungkin beliau masih ada peluang untuk kembali. Tetapi jika parti ini semakin lemah, kebangkitan semula mungkin akan menjadi satu perkara yang amatlah sukar. Jadi kesimpulannya, kes ini memberikan gambaran jelas tentang betapa dinamiknya politik Sabah. Peralihan kuasa dari KDM, cabaran yang bakal dihadapi Priscilla Peter, strategi pilihan raya yang diambil oleh parti, serta kesan kepada image KDM. Semuanya akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan politik mereka. Persoalan besar yang kita semua ingin tahu jawabannya ialah, adakah KDM akan bertahan dan terus relevan dalam politik Sabah, atau adakah ini permulaan kepada kejatuhan mereka? Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda semua. Adakah Anda rasa Priscilla Peter ini mampu mengemudi KDM dengan baik? Adakah keputusan mereka untuk bertanding solo dalam PRN 17 satu langkah yang bijak atau satu kesilapan besar? Dan yang paling penting, adakah Peter Anthony masih ada masa depan dalam politik Sabah selepas menjalani hukuman? Jangan segan-segan untuk komen di bawah sebab perbincangan kita tidak terhenti di sini sahaja. Sebelum kita mengakhiri video pada hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng supaya Anda tidak terlepas dari analisis politik terkini di Current Sphere NY. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja. Terima kasih.